Selamat pagi doktor, saya Muhammad Farid bin Aziz, nombor matrik 258621. Saya akan teruskan kepada pembentangan saya, analisis keperluan latihan. Analisis keperluan latihan sentiasa berlaku atas sebab tertentu, sama ada anda seorang profesional, pembelajaran dan pembangunan, jurulatih ataupun perunding. Analisis keperluan latihan sentiasa memenuhi tujuan tertentu. Keperluan untuk analisis sedemikian biasa timbul kerana masalah organisasi. Dalam keadaan ini, masalah berpotensi dapat diselesaikan melalui latihan. Di sinilah analisis keperluan latihan akan dilakukan demi mengatasi masalah tersebut. Analisis keperluan latihan ialah satu proses di mana jurang antara pengetahuan, kemahiran dan sikap sebenar dan yang dikehendaki dalam sesuatu pekerjaan dikenal pasti. Objektif analisis keperluan latihan dilakukan untuk memastikan sumber mencapai keutamaan yang betul bagi menyediakan perancangan pembangunan yang berkesan. Analisis keperluan latihan dilakukan untuk membantu individu dan kumpulan melakukan yang lebih baik, memberikan sumbangan positif kepada kepuasan kerja, semangat dan motivasi. Analisis keperluan latihan juga memainkan peranan sebagai fungsi semula jadi sistem penilaian. Ia menggalakkan perbincangan tentang kemahiran yang perlu dipertingkatkan atau digabungkan dan bagaimana untuk menyediakan asas yang membina untuk meningkatkan prestasi dan kecakapan. Dalam tugasan ini, doktor saya memilih agensi konsis ni latihan keselamatan pembinaan dan industri. Konsis adalah organisasi yang terdiri daripada kumpulan latihan dan perkhidmatan yang hanya tertumpu kepada bidang keselamatan, kesihatan pekerjaan dan alam sekitar. Kursus yang dijalankan oleh konsis diluluskan oleh dan diakreditasikan oleh industri dan kerjaan seperti Petronas, Shell, ExxonMobil dan lain-lain. Antara agensi kerjaan yang meluluskan kursus yang dijalankan oleh konsis adalah Jabatan Pekerjaan dan Kesihatan, Agensi Kelayakan Malaysia, Jabatan Pentawam dan lain-lain lagi. Sejak tahun 1996, konsis telah melatih lebih daripada 38,000 peserta hingga akhir tahun 2011. Konsis dilengkapi dengan kemudahan canggih dan seumpamanya di Malaysia untuk membolehkan konsis menghasilkan profesional yang kompeten dalam bidang keselamatan, kesihatan pekerjaan dan alam sekitar. Di konsis, mereka mengembangkan kursus untuk masa depan industri dan negara. Mereka selalu bergerak bersama industri dan membuat kursus untuk keperluan masa kini dan masa depan. Konsis menekankan aspek pencegahan kerana mereka percaya pencegahan selalu lebih baik daripada penawar. Konsis juga mengembangkan program untuk mencegah kecelakaan, penyakit dan pencemaran terhadap lingkungan. Oleh itu, untuk tugasan ini, keperluan latihan yang dipilih untuk konsis bagi tujuan analisis keperluan latihan adalah dalam program latihan kecergasan fizikal. Dalam program latihan fizikal ini, ia akan diberikan kepada para atlet pertubuhan ini. Kandungan dalam latihan dengan menggunakan periodisasi, konsis akan membahagikan latihan kepada beberapa bahagian atau fasa. Periodisasi ialah proses membahagikan rancangan untuk memudahkan mereka bentuk rancangan latihan dan dengan menyediakan latihan tahunan kepada beberapa klausa dan sub-bahagian latihan. Ianya lebih mudah untuk meramalkan keputusan atau kerjaan satu matlamat. Digunakan sebagai garis panduan untuk menentukan kemuncak yang betul sepanjang tempoh pertandingan, membantu tenaga pengajar dan pemain dalam latihan dengan lebih konsisten dan teratur. Dia ada 3 fasa doktor, 3 fasa. Fasa pertama fasa persediaan. Dia fasa yang amat penting lah kerana kekurangan tumpuan pada fasa persediaan ini akan memberi kesan kepada persediaan fasa yang berikutnya. Selepas tu fasa pertandingan dan juga fasa peralihan. Jadi ketiga fasa ni dibuat untuk diberikan dalam kandungan latihan. Pelatih dan jurulatih yang akan menjalankan latihan ni kita perlu tengoklah. Untuk dalam tugasan ni, keperluan jurulatih organisasi ialah jurulatih sukan untuk pemain organisasi. Jurulatih sukan ni ialah orang yang melatih, memberi arahan, mentor dan melakukan perjalanan lain yang berkaitan dengan sukan. Kejurulatihan sukan ialah pendekatan sistematik untuk membantu seseorang individu atau sekumpulan atlet dalam mempelajari sesuatu kemahiran dan mencapai objektif mereka. Kos perbelanjaan yang terlibat untuk program latihan orientasi dalam konsis ni, bahagian sumber manusia konsis mesti merancang bajet untuk program latihan. Jadi kos-kos yang dibuat termasuklah yuran pelatih, kertas dan lain-lain, bahan-bahan latihan, video dan lain-lain. Kos pelbagai semuanya berjumlah RM5,650. Anggaran kos setiap ahli untuk latihan adalah RM1,700 seorang. Tempoh masa latihan 3 bulan, 75 jam kursus. Untuk mereka bentuk program latihan fizikal ini, sumber manusia mesti mengambil kira kaedah penyampaian, apakah gaya terbaik untuk menyampaikan latihan ini. Ia juga penting untuk mengetahui bahawa pelatih belajar dalam berbagai cara seperti pendengaran, kinestetik dan ataupun visual.
Okey, cadangan penilaian latihan menggunakan penggunaan ICT ni saya pilih BAS lah, Behaviorally Anchor Rating Scale, iaitu skala penilaian berlandaskan tingkah laku atau dikenal sebagai BAS lah. Amalan kaedah penilaian dan latihan ialah skala penarafan berlabuh tingkah laku atau BAS, membawa manfaat kualitatif dan kuantitatif dalam proses penilaian prestasi. BAS membandingkan prestasi pelatih dan jurulatih dengan contoh tingkah laku khusus yang berlabuh pada penilaian berangka. Penggunaan aplikasi ini boleh dimuat turun atau menggunakan kod bar QR code lah melalui telefon pintar. Laporan keseluruhan latihan atau data akan simpan untuk dianalisis bahagian semua manusia. Ciri-ciri skala penarafan berdasarkan BAS ni, ia digunakan untuk mengukur sama ada jurulatih menyampaikan latihan mengikut jangkaan. Ia membantu semua manusia dan jurulatih memahami tingkah laku khusus yang berkaitan dengan situasi tertentu. Ia adalah kaedah yang adil dan objektif untuk menilai latihan dan jurulatih. Memandangkannya berdasarkan tingkah laku dan prestasi, ia terperinci dan kritikal. Ia merupakan kaedah penilaian prestasi individu untuk memastikan setiap pekerja dinilai seteliti mungkin. Kaedah BAS bagi penilaian prestasi ialah sistem pengurusan prestasi yang meluas. Organisasi ini mengabaikan sebanyak masa dan sumber untuk membangun sistem kukuh dan berkesan. Ramai yang bergantung pada laporan insiden untuk menghasilkan kejadian khusus untuk mengukur prestasi. Contoh aplikasi skala penarafan berlaku tingkah laku atau BAS ni, dia khusus sebagai contohlah jika jurulatih akan mempunyai penanda unik sebagai metrik prestasi dengan mengambil contoh skala penilaian berlabuh mengikut tingkah laku. Jadi dalam BAS ni dia akan menggunakan penilaian contoh seperti memberikan penilaian berdasarkan ikon emoji sedih dan gembira dengan turutan ikon emoji sebanyak 10 jenis daripada sedih dan ke ikon yang ke-10 yang tertinggi senyum. Mereka mengutamakan metrik sebagai komunikasi, kawalan kualiti, susulan masa, pemudahan dan kerja berpasukan. Mereka memilih insiden seperti melaksanakan maklum balas pelanggan tepat pada masanya, sumbang saran dengan pasukan dan menukar warna reka lentak pada saat akhir. Mereka memberikan penilaian 4 dan 5 untuk insiden khususnya selepas perbincangan dengan jurulatihnya. BAS ialah sistem pengurusan prestasi yang berkesan berdasarkan prestasi pekerja. Sumbangan setiap pekerja kepada insiden tertentu mesti diakui supaya pengukuran prestasi mereka adalah adil dan wajar. Kaedah penilaian prestasi ini dikatakan lebih baik daripada kaedah tradisional. Kriteria yang jelas, maklum balas yang dipertingkatkan, analisis prestasi yang tepat dan penilaian yang konsisten, semuanya disediakan oleh BAS. Walau bagaimanapun, apabila dilakukan secara manual, dia mengalami hambatan biasa yang wujud dalam kebaikan metodologi semakan. Kebaikan organisasi menggunakan BAS kerana dia berfungsi sebagai sistem komprehensif yang menyelaraskan setiap peranan dengan keutamaan organisasi. Kesimpulannya, dalam tempoh sepanjang masa seseorang di bawah syarikat, kita mungkin akan menghadapi saat-saat ketika kita perlu belajar atau menyesuaikan diri untuk berjaya dalam posisi. Latihan di tempat kerja membolehkan kita memperoleh kemahiran yang kita perlukan untuk melaksanakan tugas sambil menyumbang kepada organisasi kita. Bergantung kepada keperluan dan tujuan majikan, latihan boleh datang dalam pelbagai bentuk mulai dari orientasi hingga latihan keselamatan. Latihan di tempat kerja adalah proses mengembangkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan dalam pekerjaan. Majikan melakukan pelbagai jenis latihan bergantung kepada keperluan mereka, keperluan mendesak dan ketersediaan sumber. Sebagai pekerja, kita mungkin akan mengikuti program orientasi untuk membiasakan diri dengan persekitaran kerja dan bersyarikat. Sekiranya kita seorang pekerja yang berjabatan tinggi, kita mungkin diminta untuk memikul tanggungjawab baru atau mengikuti perkembangan terkini dalam industri ini. Apabila pekerja dan organisasi mengembangkan pengetahuan dan kemahiran mereka melalui latihan di tempat kerja, mereka akan dapat menunjukkan prestasi yang lebih berkesan dalam pekerjaan mereka. Latihan yang betul dapat meningkatkan pelbagai faktor termasuk penjualan, kerja pasukan dan keselamatan di tempat kerja. Menjalani latihan juga dapat membuat kita lebih cenderung mendapat promosi. Dengan memperbaiki diri melalui latihan, kita mungkin juga merasakan rasa prestasi yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi. Latihan di tempat kerja adalah cara yang berkesan bagi organisasi untuk meningkatkan produktiviti, mengekalkan standard kualiti. Pekerja yang terlatih dapat lebih mahir dalam pekerjaan mereka dan cenderung tidak melakukan kesalahan, menghasilkan kecekapan dan keberkesanan yang lebih tinggi. Majikan juga dapat menggunakan latihan di tempat kerja untuk menargetkan individu pekerja, pasukan atau jabatan dan mengisi kekosongan yang disebabkan oleh pembagian anggota pasukan ataupun penciptaan peranan baru. Organisasi juga dapat memberikan pelbagai latihan staf untuk mengurangkan kekurangan dalam pelbagai bidang.
Pelbagai jenis perubahan dalam ekonomi, teknologi dan trend masyarakat mempengaruhi organisasi pada hari ini. Akibatnya latihan menjadi kritikal dalam memastikan prestasi dan kecekapan kekayaan yang baik. Organisasi harus menggunakan pendekatan sistem dengan 4 langkah termasuk fasa keperluan latihan, fasa reka bentuk, fasa pelaksanaan program, latihan dan fasa penilaian program latihan untuk menjamin program latihan yang berjaya. Program latihan yang dirancang boleh dilaksanakan menggunakan teknik sistem ini. Akibatnya semua sistem berkepentingan dalam syarikat mesti disertakan dalam pembangunan program latihan untuk memastikan latihan yang dibuatkan menepati keperluan organisasi dengan betul dan menjana pulangan yang mencukupi. Sekian dari saya. Terima kasih, Doktor.